Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sebagaimana biasa kita dapat sambung kembali majlis pengajian kita berdasarkan kepada kitab Khus Aqidatak ataupun ambillah akidahmu berdasarkan kepada Quran dan juga sunnah. Pada malam ini kita masuk kepada muka surat 28. Muka surat 28, pertanyaan yang ke-10. Muka surat 28, pertanyaan yang ke-10. Apakah diperbolehkan bernazar kepada selain daripada Allah? Yang pertama sekali, apakah ini dimaksudkan dengan nazar? Nazar di sini disebut oleh ulama-ulama tafsir dan juga ulama-ulama fiqh, iaitu wahwa ilzamut taqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala bi amrin min jinsil ibadat allati syara'aha subhanahu li ibadihi liyataqarrabu ilaihi, iaitu melazimkan. Apa dia makna nazar? Melazimkan ataupun mewajibkan seseorang itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Asalnya benda tu tak lazim, benda tu tak wajib. Tak lazim, tak wajib ni seperti kita kata benda yang sunat ataupun melibatkan fardu kifayah, bukan fardu ain sebagaimana sembahyang 5 waktu, sebagaimana berpuasa di bulan Ramadan dan juga ibadat-ibadat yang lain yang wajib. Yang wajib yang disebut sebagai wajib fardu ain, wajib ainin. Maknanya setiap orang kena buat. Adapun perkara-perkara sunat, perkara itu tidak diwajibkan, hanya digalakkan. Lalu dia bernazar, maka harus apabila dia dapat sesuatu. Dia nazar ni terbahagi kepada beberapa perkara: tabarrur, dan juga lajash dan juga ghadab. Jadi dia melazimkan diri melakukan sesuatu perkara yang sunat dan juga perkara yang fardu kifayah. Maknanya fardu kifayah ini sebahagian orang buat. Contohnya kita kata mandi jenazah ataupun sembahyang jenazah. Itu fardu kifayah, tak wajib. Tetapi si nazir ini, orang yang nak menazar ni, dia bernazar kalau aku dapat sesuatu benda. Sesuatu benda tu maksudnya sesuatu yang dihajati lah. Ataupun sekiranya Allah Ta'ala menyembuhkan aku daripada sesuatu penyakit. Dia menghidapi sesuatu penyakit. Dia kata kalau sembuh penyakit ni, aku bernazar kepada Allah, nak buat macam ni, nak buat begini. Contohnya aku nak sembahyang jenazah, maka sembahyang jenazah tu jadi wajib bagi dia. Beberapa waktu dia nak sembahyang jenazah. Sedangkan sembahyang jenazah itu hukum dia adalah fardu kifayah ataupun perkara yang sunat. Korban kalau tidak dinazarkan dia sunat. Aku bernazar nak buat korban, aku bernazar nak buat akikah. Asalnya hukum akikah dan korban adalah sunat, tak wajib. Cuma bagi mazhab kita maknanya sunat muakkad. Apa dia? Ni korban ni tadi. Begitu juga berhubung dengan puasa Isnin Khamis. Puasa Isnin Khamis ni hukum dia sunat. Tetapi apabila seorang itu dah bernazar, maka puasa Isnin Khamis itu beberapa hari yang dia niatkan, maka telah menjadi wajib. Okey. Kesimpulannya apa makna nazar? Melazimkan, yakni mewajibkan seseorang itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu ibadat. Mana ibadat ni banyaklah. Sesuatu ibadat itu pula ibadat yang telah disyarakkan oleh Allah, bukan ibadat yang mereka sendiri. Ada juga orang dulu-dulu dia bernazar untuk apa dia? Untuk dia
berjemur di tengah panas, ataupun dia bernazar untuk melakukan maksiat, itu tidak disyariatkan. Itu tak boleh dilaksanakan. Maka kena batalkan niat dia dan kena bayar kifarat sumpah. Kifarat sumpah ni apa dia? Dia kena bagi makan 10 orang miskin, ataupun pakaian, ataupun dia memerdekakan hamba, ataupun dia berpuasa 3 hari. Itu kifarat. Jadi dia kata di sini, apakah diperolehkan bernazar kepada selain daripada Allah? Dan bila kita baca ataupun kita buat kajian terhadap hukum nazar ini, nazar ini terbahagi kepada beberapa masalah, beberapa perkara dan beberapa rukun. Yang pertamanya disebut sini rukun nazar. Syarat orang yang bernazar. Rukun nazar ada berapa syarat? Sah nazar itu, siapa dia yang syarat yang layak, yang seseorang yang boleh bernazar. Ada golongan pihak ataupun orang yang bernazar, nazar dia tidak sah. Dan syarat sirah. Apakah sirah? Yakni lafaz nazar. Yang keempatnya perkara yang qurbah. Perkara qurbah ni maknanya sesuatu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Apa dia? Bentuk-bentuk dia. Yang kelima, bukan qurbah yang tidak sah nazar. Yang keenam, bentuk nazar tu macam mana. Jadi kalau kita tengok di dalam kitab-kitab fiqh disebut rukun nazar, pertamanya rukun nazar. Jadi di antaranya sirah. Sirah ni maknanya lafaz. Dan yang kedua, perkara yang dinazarkan. Sirah ni maknanya lafaz. Dan perkara yang dinazarkan, apa benda yang kita nazarkan itu. Dan yang ketiga, orang yang bernazar. Syarat orang yang bernazar disyaratkan yang pertamanya Islam. Sebab apa dia letakkan Islam? Sebab nazar ini adalah merupakan sebahagian daripada ibadat. Macam kita kata sembahyang, puasa, zakat, haji kan. Sedekah dan sebagainya. Apa lagi? Benda-benda yang dianggap sesuatu ibadah. Korban. Semua perkara lah yang berkaitan dengan ibadat. Asas kepada ibadat itu yang pertamanya kena Islam dulu. Maknanya kalau tak Islam, sesuatu ibadat itu tidak sah. Oleh kerana nazar sebahagian daripada bentuk ibadat. Macam sembahyang, puasa, zakat, haji. Jadi kalau bukan orang Islam, maka tak sahlah dia nazar. Maka terbatal nazar dia. Yang kedua, secara ikhtiar. Apa makna sukarela? Bukanlah nazar yang dilakukan itu kerana dipaksa oleh mana-mana orang ataupun mana-mana pihak. Yang ketiga, sah melakukan apa yang dinazarkan. Dia kena sebut apa yang dinazarkan. Contohnya kita sebut tadi apa dia? Puasa. Puasa sunat tu dia nazar, dia nak puasa Senin Khamis. Dah jadi wajib. Daripada sunat ataupun dia bertukar menjadi wajib. Ataupun kita kata tadi apa? Contohnya sembahyang jenazah. Dia merupakan fardu kifayah. Apabila dinazarkan, maka dia telah menjadi wajib. Wajib kita buatlah. Maka kalau tak buat, hukum dia berdosa. Yang kedua, tadi kita kata syarat orang yang bernazar. Yang kedua, syarat sirah. Sirah yang menjadi syarat untuk melayakkan ataupun membolehkan seseorang itu dianggap sebagai nazar. Kerana ramai juga orang keliru, confuse tentang perbezaan antara niat dengan nazar. Kadang-kadang dia niat je bukan nazar. Kalau dia naik pangkat, dia dapat duit, dia lulus periksa, dapat kerja dan sebagainya, dia ada niat. Dia ada niat lah nak buat makan. Nak sembelih lembu ke, kambing ke. Maka niat itu tidak nazar. Sebab dia tidak ada lafaz yang boleh dikaitkan, yang boleh diikatkan dengan nazar. Banyak tak orang buat macam tu? Banyak. Kawan saya, dia beli kereta baru. Sebelum dia beli kereta baru tu, dia tanya saya, dia niat nak bawa mak dia ke Kuala Lumpur. Macam mana? Tiba-tiba mak dia meninggal dunia. Saya kata itu niat, dia bukan nazar. Kalau bawa, okey. Tak bawa pun tak salah. Dan dia pun tidak berjanji dengan mak dia. Dia kata, kalau aku niat ni, kalau aku beli kereta baru, aku niat nak bawa mak aku ke Kuala Lumpur naik kereta baru ni. Saya kata itu tidak nazar, itu niat. Jadi apa yang nak diterangkan sini,
Ramai sangat daripada kalangan orang kita ni, dia samakan antara niat dengan nazar. Sebab niat merupakan lintasan. Dia dapat sesuatu, dia nak buat apa yang dihajati. Itu sekadar niat, dia mati setakat tu je. Kalau dia tak teruskan niat itu pun tak berdosa. Tetapi kalau nazar terikat dengan hukum-hukum yang tertentu yang kita akan bentangkan pada malam ini, maka benda tu dah jadi wajib. Kalau aku dapat sesuatu, aku nak sembelih lembu. Tetapi dia ada lafaz dia. Dia ada lafaz dia. Yakni disebut sebagai sirah. Sirah disyaratkan dengan menggunakan lafaz yang memberitahu tentang iltizam. Maknanya suatu lafaz yang mengikat, yang menjadikan suatu perkara tu mesti dia kena buat. Bukan pakai lintas biasa ataupun niat biasa. Contohnya dia kata di sini, contohnya seperti katanya lillahi alayya. Ataupun alayya kadha. Bagi Allah atasku begini. Disebut dikaitkan dengan lillah. Bagi Allah, kerana Allah, aku nak buat begini. Ataupun dia kata di sini alayya kadha. Atasku begini, atasku maknanya wajib atasku buat begini bila aku dapat sesuatu yang aku hajati. Contoh yang kita sebutkan tadi, kalau aku sembuh dari Allah Ta'ala menyembuhkan aku daripada sesuatu penyakit. Aku nak buat korban. Aku nak sembelih lembu bagi orang makan, bagi orang sedekah orang makan. Hak tu dah jadi wajib. Jadi isunya di sini kita kena bezakan antara niat biasa dengan lafaz dan berserta dengan niat sirah-sirah nazar ataupun lafaz-lafaz nazar. Masa tu baru jadi terikat. Baru dia jadi terikat. Yang seterusnya perkara kurbah. Kurbah ni apa makna? Sesuatu perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang disebut korban. Korban tu apa dia? Korban tu maknanya melakukan sesuatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu di dalam isu ataupun masalah ataupun bab nazar ini tak boleh menazar untuk melakukan maksiat. Kerana di sana ada hadis. Nabi kata kalau niat nak buat maksiat, buat berdosa, kena batalkan nazar tu. Apa maksud batalkan? Tak boleh teruskan niat. Ada orang buat. Kalau menang pasukan bola sekian-sekian, dia nak telanjang keliling stadium. Ada tak? Ada tuan-tuan. Ada. Di tempat saya kalau ada seorang parti politik tu, dia bertanding di, seorang individu ni bertanding di Parlimen Kuala Kangsar. Kalau dia menang, aku nak keliling jam besar tu dalam keadaan telanjang. Menang sungguh. Yang tu dia tak boleh teruskan. Dia kena batal. Sampai macam tu orang menazar punya pelik kan. Dia nak tak berjalan, berlari tak berpakaian keliling stadium, nak pusing jam besar Kuala tu. Siapa pernah sampai Kuala jam besar tu kan, tengah pekan tu kan. Nak keliling tak berpakaian. Macam pelik-pelik orang kita menazar. Harap-harap apa yang kita bentangkan pada malam ni, dua pihak itu dengar lah. Hak nak keliling padang dan nak keliling jam besar tu. Maka kalau niat macam tu, dia terjatuh di dalam nazar di atas perkara maksiat. Jadi hukum dia macam mana? Dia kena batalkan. Bila batalkan, dia kena denda. Kifarat sumpah yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan main sebab dia terikat dengan hukum. Dia terikat dengan hukum. Jadi maknanya nazar itu terbatal. Dia kata nazar qurbah tadi maknanya nazar yang untuk seseorang itu melakukan perkara yang dapat mendampingkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya bukan nazar. Dia kata bukan qurbah, tidak sah nazar. Maknanya sesuatu nazar apabila dia kata dapat sesuatu, dia akan melakukan sesuatu maksiat. Contohnya meminum arak ataupun meninggalkan sembahyang. Maka nazar itu tidak boleh diteruskan. Makanya hukum nazar itu terbatal. Walaupun asal hukum nazar itu menjadi wajib, perkara sunat itu telah jadi wajib, ataupun perkara yang melibatkan fardu kifayah itu menjadi wajib, tetapi apabila melibatkan sesuatu nazar yang nazar itu yang melibatkan maksiat, maka dengan secara sendirinya terbatal nazar tersebut. Jawaban tidak hal itu tidak diperbolehkan. Dia kata apa tadi? Soalannya, apakah diperbolehkan bernazar kepada selain daripada Allah?
Macam orang jahiliah dulu bernazar menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada berhala. Ya Allah Ta'ala sebut, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan kepada kamu makan bangkai, darah, daging babi dan juga seseekor binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, sembelih kerana apa? Berhala. Bismillati wal Uzza. Dengan nama berhala Lata dan juga Uzza lalu disembelih. Maka dia kata di sini, tidak, hal itu tidak diperbolehkan. Allah berfirman, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepada engkau. Tadi kita sebut nazar ini hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh lain selain daripada Allah. Anak yang di dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Surah Ali Imran ayat 35. Surah Ali Imran ayat 35. Jadi di sini siapakah yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Aku bernazar. Siapa dia nak bernazar? Isteri kepada Maryam. Isteri kepada Imran. Isteri kepada Imran nama dia apa? Hamnah. Jadi anak dia siapa dia? Adalah Maryam. Maryam itu apa kaitan dan hubungannya dengan Nabi Isa? Ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi hubungan Nabi Isa dengan Hamnah ni apa dia? Adalah nenek ataupun datuk perempuan dia. Jadi bila Imran ini, isteri mereka dah berkahwin lama tak dapat anak. Jadi dia pun teringin nak dapat anak. Lebih-lebih lagi orang perempuan, dia rasa tertekan bila berkahwin ni tak dapat anak. Jadi dia tengok orang lain ada pasangan. Lalu dia teringin nak dapat memperoleh anak, lalu dia bernazar. Bila dia bernazar, Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa dia. Sebab tu dia kata dalam doa dia, inni nazartu laka ma fi batni. Bila dia dah dapat anak, dia kata aku bernazar bagi engkau apa yang ada di dalam perutku. Jadi ini juga satu pengajaran tuan-tuan, kalau kita minta sesuatu, Allah Subhanahu Wa Taala lambat makbul doa kita bernazar, insya-Allah. Nazar ni bukan dikatakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, bahkan nabi-nabi yang terdahulu pun bernazar. Jadi insya-Allah Allah Taala mempercepatkan perkenan doa yang kita doakan itu. Lalu dia kata kepada Allah Taala muharraran. Maknanya bebas daripada urusan dunia. Kalau aku dapat anak aku ni, aku nak jadikan dia khodam kepada Baitul Maqdis, masjid yang berada di Baitul Maqdis. Dia duk ingat, biasa-biasanya yang menjadi khodam di masjid Baitul Maqdis itu semuanya lelaki. Dia duk berangan kok dapat anak lelaki. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mentakdir sebaliknya. Sebab itu, selain daripada isu ataupun masalah nazar ini, kita juga kena yakin tentang takdir Allah. Apa makna takdir? Ketentuan yang datang daripada Allah. Sesuatu ketentuan dan juga takdir yang Allah Ta'ala timpakan, kenakan, berlaku kepada kita, semuanya baik. Walaupun pandangan kita tidak baik. Baik buruk bukan berdasarkan kepada penilaian kita, tetapi penilaian Allah. Antara penilaian kita sebagai manusia yang lemah, yang kerdil ini, dengan penilaian Allah, yang mana betul? Sudah tentu penilaian Allah. Kadang-kadang berkata-kata dalam hati kita, kita minta yang ni, kita minta sesuatu perkara, Allah Ta'ala bagi sebaliknya. Minta macam ni, dapat macam lain. Kita rasa macam mana ni? Allah Ta'ala tak tahu ke apa yang aku perlu, apa yang aku nak, apa yang aku hajati, apa yang aku doa? Allah Ta'ala tahu semua. Tak perlu kita nak menyalahkan Allah. Dalam penilaian, pemerhatian dan di dalam ilmu Allah.
Di dalam ilmu Allah, di dalam pengetahuan Allah, Allah Ta'ala tahu. Apa yang dia tentukan, apa yang dia takdirkan, sudah tentu sesuai, sudah tentu baik bagi kita. Walaupun di sana kita tak tahu. Biasanya kadang-kadang kita menyalahkan Allah, mempertikaikan keputusan Allah. Apa makna mempertikaikan keputusan Allah? Mempertikaikan takdir, ketentuan Allah. Hadirin sekalian, ulama dah buat kajian terhadap Quran dan hadis ni, meletakkan salah satu daripada rukun kepada iman, percaya kepada qada dan qadar. Di zaman dulu payah orang nak terima ni. Allah Ta'ala takdirkan sesuatu berdasarkan kepada ilmu dia. Orang ni Allah Ta'ala bagi hidayah. Orang ni Allah Ta'ala tak bagi hidayah, bagi kafir. Orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka. Kenapa? Tak boleh ke Allah Ta'ala jadikan semua manusia jadi Islam? Bila dah jadi Islam, semua masuk syurga, kenapa nak kena ada sebahagian yang nak diazab? Nak dihumban ke dalam neraka? Nak diseksa dengan seksaan yang begitu berat? Kenapa? Soalan orang. Soalan manusia. Kadang-kadang soalan kita, tak boleh. Sebab kita telah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kafir, fasik, zalim satu ketentuan Allah. Beriman, bertakwa juga suatu pilihan daripada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Fatir. Dalam surah Fatir Allah Ta'ala sebut, "Summa awrasnal kitaba alladhi nastafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih daripada kalangan hamba-hamba kami. Subhanallah. Orang yang beriman ini pilihan Allah, bukan secara kebetulan. Berapa ramai jadi kafir, berapa ramai jadi zalim, berapa ramai jadi fasik, sebahagian daripada manusia makhluk Allah Ta'ala ni dipilih jadi orang Islam yang beriman, yang taat kepada Allah. Orang beriman pula Allah Ta'ala kata ada 3 dalam ayat ini. Faminhum zalimun li nafsihi. Sebahagiannya orang yang buat zalim kepada diri dia sendiri. Zalim kepada diri sendiri, sebahagian ulama kata dosa dia lebih banyak daripada pahala. Ibadat yang baik, amalan yang baik sedikit daripada amalan yang jahat. Zalimun li nafsihi. Wa minhum muqtasid. Sebahagian mereka itu tengah-tengah, antara baik dengan buruk, antara pahala dengan dosa, sama banyak. Wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Golongan yang ketiga Allah Ta'ala kata, orang yang lebih ibadat dia, pahala dia, kebajikan dia lebih daripada dosa. Zalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu suatu kelebihan yang besar di sisi Allah. Allahu Akbar. Kita jadi orang beriman ni pilihan Allah. Sebab tu jangan rasa kita maksum. Jangan rasa kita baik sangat. Jangan kita rasa kita ni lebay sangat. Sebab jadi baik ini adalah pilihan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah pilihan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali kepada ayat yang kita bacakan tadi, isteri kepada Imran yang nama dia Hannah ini, apabila dia rindu sangat, nak sangat untuk memperoleh anak, hajatnya nak dapat anak lelaki untuk jadi khodam di Baitul Maqdis, lalu dapat anak perempuan. Ketika dia sedang mengandung, dia kata, Rabbi inni nazartu an aj'ala. Dalam tafsir Jalalain dia kata, untuk menjadikan laka bagi engkau ma fi batni muharraran, apa yang ada di dalam kandungan aku ini muharraran. Apa maksud muharraran? Atiqan khalisan min syawaghilid dunya li khidmati baitikal muqaddas. Anak ni aku nak bebaskan daripada sibuk tentang urusan-urusan dunia. Jangan duk sibuk tentang urusan dunia. Aku nak jadi khidmat kepada agama engkau. Khidmat di rumah engkau, iaitu Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis itulah. Jadi kita tengok, oleh kerana anak ini adalah merupakan suatu, bukan sahaja satu anugerah, dia merupakan suatu amanah. Bila amanah, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita, ke mana kita asuh, kita didik, kita aturkan
kita arah anak kita tu ke mana. Dia suatu amanah. Bila amanah Allah Ta'ala akan tanya. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, peliharalah ataupun jagalah diri kamu dan juga ahli kamu daripada api neraka. Jadi dia dapat anak ni, lalu dia bernazar untuk khidmat kepada Baitul Maqdis. Jadi sebab itu di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, bahawa nazar ini juga, hukum nazar ataupun syariat nazar itu diteruskan. Jadi kita tengok bagaimana Nabi Isa AS ini dilantik oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang Nabi lagi Rasul. Mak dia sendiri, Maryam tu adalah sangat seorang perempuan yang salihah, yang mengabdikan diri di rumah Allah Subhanahu Wa Taala di Baitul Maqdis. Kalau kita tengok juga di dalam surah Maryam, surah yang sama, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan banyak perkara-perkara yang luar biasa kepada Maryam. Khariqul adah. Ayah dia datang hari bawa makanan. Suatu hari, bila ayah dia ketuk pintu, dia berada di dalam satu mihrab, tempat yang tertutup sebab dia perempuan kan, untuk jaga kehormatan dia, duduk dalam satu bilik. Tiba-tiba ayah dia buka pintu, makanan dah ada. Ya Maryam, anna laki hadha. Makanan ni ambil di mana? Dia kata rezeki daripada Allah Ta'ala. Tak ada orang hantar, tak ada dia masak, tak ada dia cari, datang daripada langit. Jadi bagi i'tiqad, pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karamah itu ada. Bukan kita tolak karamah. Tapi kepada orang yang soleh dan solehah, kepada awliya Allah Ta'ala, kita tak tolak benda-benda yang luar biasa ni. Cuma jangan direka. Banyak orang reka. Tak ada pun benda tu direka. Kadang-kadang orang tu pun tak layak pun dianggap sebagai orang yang soleh ataupun solehah, tetapi diangkat, ditabarkan oleh kumpulan masing-masing. Oh, dia ni hebat, dia ni wali. Lalu diceritalah, direka-rekakanlah sesuatu benda yang luar biasa yang tak ada pun kepada orang tu, direka untuk mengajak orang supaya fanatik, supaya ta'asuk kepada seseorang. Itu yang jadi masalah di Malaysia ni, telah berkembang perangai-perangai yang macam tu, perbuatan-perbuatan yang macam tu. Mereka angkat seseorang yang tak perlu diangkat. Akhirnya agama ni jadi rosak. Bila kita tegur, kita bagi nasihat, bukan maksudnya kita menolak karamah. Karamah tu memang ada. Daripada kalangan orang yang soleh, daripada sahabat-sahabat Nabi pun ada. Kalau Nabi dipanggil mukjizat kan, karamah ni kita terima, bukan kita tak terima. Sehingga kadang-kadang karamah itu benda yang mustahil berlaku. Kita kata mustahil berlaku. Karamah, orang yang soleh boleh nampak Nabi secara zahir. Bila timbul masalah, boleh direct tanya Nabi. Ataupun pergi kubur Nabi, Nabi muncul atas kubur dia. Itu semua benda yang tak betul. Itu yang salah tu. Direka. Bila kita nafikan benda tu, kita kata mana boleh Nabi dah mati, mana boleh yaqazah ataupun yaqzah ni mana boleh berlaku. Kita kata tengok puak-puak ni tolak karamah. Kita tidak tolak. Dalam Al-Quran, dalam hadis sebut. Sahabat-sahabat, dalam asar sahabat pun ada tentang karamah ni. Banyak di kalangan sahabat pun berlaku karamah. Tidak dinafikan bahawa mereka itu khairul qurun, orang yang baik selepas Nabi, sahabat. Kita terima karamah ini. Dalam ayat-ayat Al-Quran pun menunjukkan ada karamah. Dan Nabi SAW bersabda, Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka ia harus mentaatinya. Harus di sini maknanya mesti, sebab ada terjemah Indonesia. Harus dengan makna wajib ataupun mesti. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepadanya. Tadi dah kita sebut, nazar terbatal kalau nazar itu melibatkan perkara maksiat, perkara dosa. Sebab asal nazar adalah takarrub. Asal nazar apa dia? Takarrub. Melakukan sesuatu perkara yang berbentuk ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau nazar maksiat bukan takarrub. Itu menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pertanyaan yang ke-11. Apakah diperbolehkan menyembelih korban untuk selain daripada Allah? Jawapan tidak. Hal itu tidak diperbolehkan. Tadi kita sebut. Korban juga sebahagian daripada apa dia? Daripada ibadat kan? Kita dah belajar di dalam pengajian-pengajian yang lalu, tajuk-tajuk yang lepas. Ma ma'nal ibadah? Apa makna ibadah? Lalu pengarang kitab ni kata apa? Tuan-tuan ingat tak lagi? Apa makna ibadah? Definisi ataupun takrif ibadah? Siapa masih ingat? Sebut kod Melayu pun tak apa. Dia kata, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullah minal aqwal wal af'al. Kasalah wa zakah wa zibhi wal qurban wa ghairi zalik. Wa doa wa ghairi zalik. Maknanya, ibadah itu adalah nama bagi sesuatu perbuatan dan juga perkataan yang disukai oleh Allah. Ibadah ni senang ni maksudnya. Apa makna ibadah? Ibadah tu maknanya nama bagi sesuatu perbuatan dan perkataan yang mendekatkan diri kepada Allah. Perbuatan apa yang Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala suka, semua dipanggil ibadah. Perkataan apa yang kita cakap, yang kita cakap tu Allah Ta'ala suka. Kita bagi salam ke, kita baca Quran, zikir dan sebagainya. Apa-apa percakapan, bagi nasihat kepada orang, tegur orang. Kita tegur orang buat salah kan? Maka termasuk di dalam ibadah. Sebab perkataan itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi korban juga adalah suatu ibadah kerana dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak boleh kita melakukan sesuatu korban untuk dipersembahkan selain daripada Allah. Dia kata, apakah diperbolehkan menyembelih korban untuk selain Allah? Jawapan tidak. Hal itu tidak diperbolehkan. Dalilnya firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat kerana Rabbmu dan berkorbanlah. Sembahyang di sini para ulama tafsir sebut sembahyang apa? Sembahyang raya. Raya apa? Raya haji. Yang pertama, korban itu berdasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW dilakukan selepas apa? Selepas sembahyang. Sebelum sembahyang, maka sia-sia, tak berdosa. Maknanya tidaklah memperolehi pahala korban. Kadang-kadang orang nak cepat kan, sebelum sembahyang dah sembelih. Maka dapat pahala sembelih biasa je lah. Bagi orang makan dapat pahala lah kan. Wa at'imut ta'am. Tetapi tak termasuk di dalam pahala korban. Sebab syarat menyembelih binatang korban tu, itu untuk hari yang pertama lah. Sebab korban ni dia 4 hari. 10, 11, 12, 13. Diikuti dengan 3 hari tasyrik. Maka hari yang lain, yang berikutnya boleh sebelum subuh, selepas subuh boleh. Dan sampai hari yang ketiga, sebelum masuk waktu maghrib kan. Lepas asar sebelum masuk waktu maghrib. Tapi bagi hari yang pertama, mesti dilakukan penyembelihan itu selepas daripada sembahyang. Nampak? Sebab tu dia kata fasalli. Maknanya sembahyang dulu. Hendaklah kamu menunaikan sembahyang bagi Tuhan kau. Sembahyang ini memang kerana Allah, bukan kerana yang lain daripada Allah. Kita sembahyang, kita mempersembahkan ibadat sembahyang itu kepada Allah. Yang keduanya wanhar. Dan berkorbanlah. Wanhar di sini maknanya sembelihlah. Apa maksud sembelih dengan makna nahara? Satu lagi zabaha. Az-zabhu ataupun az-zibhu, sembelih. Wanhar, an-nahru, sembelih juga. Apa beza tuan-tuan? Saya dah sebut dalam mungkin dalam pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Kalau zabah ini, kita sembelih macam biasa tu yang kita buat. Sembelih macam ni. Sembelih ayam ke, itik, kobol pun macam ni. Itu bagi binatang yang tekuk dia pendek. Kalau wanhar, orang sembelih unta tu. Yang cocok sini. Okay. Itu nahar. 2 cara sembelih. Jadi yang pertama, kalau zabah sembelih macam ni bagi binatang-binatang yang tekuk dia pendek. Seperti kita sebut tadi apa dia? Kambing, kerbau, lembu. Kalau binatang yang tekuk dia panjang, cara sembelih apa? Tengok sunnah ni macam tu. Dan balik ni buka YouTube lah, tengok di Kuwait, di Saudi kan, di Sudan orang sembelih macam mana.
Tak ada pegang pun. Dalam keadaan berdiri macam tu ya. Disembelih. Disunatkan ambil di pangkal tengkuk. Pakai tengkuk ni ni. Pangkal ni. Kulit yang panjang sini. Bukan tengah, bukan ujung. Apa hikmahnya? Hikmahnya untuk mempercepatkan kematian kepada binatang yang tekuk lehernya panjang seperti unta. Sama kan panjang. Bila saya sebut unta tekuk panjang tu zirafah. Maknanya hak orang tanya soalan, orang yang berfikir, sedang berfikir. Otak kita, selesai kita nak berhubung, kena berfikir, tuan-tuan. Kalau tak pernah berfikir, jadi kita tak tahu kita mengaji ni faham tak faham. Bila kata zirafah pun termasuk, hukum makan zirafah ni macam mana pula? Nak sembelih, mestilah sesuatu binatang. Kalau kita nak sembelih, sesuatu binatang, seekor binatang yang boleh dimakan. Kalau tidak sembelih apa? Kalau tidak macam mana kita nak sembelih? Dah tanya soalan tu, kita nak bincangkan hukum makan daging zirafah ni boleh tak boleh? Pernah tak makan daging zirafah? Tak pernah makan? Unta ada selalu kan? Zirafah ni ada tak makan? Tak apalah, makan tak makan itu cerita lain. Isunya halal ke tak halal? Berapa ramai daripada kalangan orang tak pernah makan daging arnab. Walaupun tahu arnab itu halal dimakan. Okeylah, arnab tu tak apa, orang tahu semua arnab tu halal dimakan. Dan berapa ramai juga orang tak pernah makan daging dog. Dog, biawak padang pasir. Dan semua orang tahu, boleh kata semua orang Islam kita tahulah, majoriti lah orang Islam kita tahu makan daging dog tu halal. Tetapi pernah tak kita berfikir tentang kedudukan daging zirafah tadi? Halal ataupun tidak? Zirafah ini khilaf ulama. Sebahagian ulama kata haram, sebahagian ulama kata halal. Kalau kita baca di dalam kitab tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi ketika dia membahaskan ayat Al-Quran yang ada di dalam surah Al-An'am, dia bawa mari riwayat. Orang pernah tanya soalan ni, pernah tanya soalan kepada Aisyah. Masa tu Rasulullah ada wafat. Kalau ada Rasulullah, orang tanya Rasulullah. Bila Rasulullah ada wafat, ada orang tanya sahabat, ada orang kadang-kadang orang tanya Aisyah tentang kedudukan makan daging zirafah. Bagi memberi jawapan, mengemukakan jawapan terhadap persoalan yang timbul kepada Aisyah ni, Aisyah baca ayat Quran. Tuan-tuan boleh tengok ayat 145 kalau tak silap saya. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha sampai habis. Dalam ayat 145 surah Al-An'am, Aisyah kata, Aisyah baca ayat ini, dalam ayat ini sebut, aku tidak dapati sesuatu makanan yang dimakan yang haram melainkan 4. Aisyah baca ayat tu kepada orang tanya dia. Apa dia? Bangkai, darah, daging babi dan seekor binatang yang disembelih bukan atas nama Allah Ta'ala. Bukan atas nama Allah. Sembelih kerana apa tadi? Kerana mempersembahkan kepada berhala. Okey, saya cek tengok silap saya 145. Betul. Surah Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, aku tidak dapati sesuatu yang diwahyukan kepada aku muharraman. Aku tidak dapati sesuatu yang diwahyukan kepada aku perkara itu haram.
ala ta'imin, atas orang yang memakan ya ta'amuhu, yang memakan akannya, illa an yakuna maitatan, kecuali bangkai, darah yang terpancar. Darah yang terpancar daging babi, dan sesuatu yang disembelih bukan kerana Allah, dikata fa innahu rijsun. Jadi tentang darah yang terpancar ni termasuklah isu yang saya dua ni. Isu apa? Isu kerepuk rekor tu. Darah yang ada pada ikan tu. Jadi saya pun dah jawab panjang isu ni. Malam ni kita sebut sikit lah. Boleh? Sebab ramai dah jawab kan? Benda ni masalah khilafiyah. Dia bukan suatu hukum qat'i, tetapi dia hukum, dipanggil hukum zanni. Bila hukum zanni berlaku perselisihan pendapat daripada kalangan ulama. Darah yang terpancar tu sepakat lah. Hak tu najis. Adapun darah yang duduk dekat ikan ataupun darah yang duduk dekat daging binatang tu tak apa. Semua di dalam mazhab Syafi'i, kalau ikan tu ikan besar kan, darah tu kebanyakan pendapatnya kata haram lah. Sebab umum dalam Al-Quran dam, hurriman alaikumul maitatu waddamu. Bila sebut darah, termasuk darah tu. Tetapi di dalam mazhab Hanafi dan juga Maliki, mazhab Imam Bukhari, Imam Malik sendiri kata darah itu halal. Sebab apa? Darah itu ada kepada ikan. Ikan di sisi sendiri bangkainya adalah halal. Kan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini juga disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Hadis ni peringkat orang mula-mula mengaji, sebelum sampai bab tengah-tengah dah atas tu, bab air. Biasanya dalam kitab fiqh pun dia mengaji bab air kan. Bab air dulu. Hadis-hadis pun dia mengaji bab air dulu. Kalau hadis yang disebut sebagai sunan, maknanya hadis yang Sunan Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, bila sunan dia mengikut abwabul fiqhi. Hadis yang disusun berdasarkan kepada bab-bab fiqh, sebagaimana ulama-ulama fiqh buat. Jadi dalam hadis itu disebut, hadis itu agak panjang, saya ringkaskan. Sahabat ni dia bawa air, bekalan sedikit, bekalan air melalui pelayaran, melalui musafir jalan laut. Kalau kami air ni kalau kami buat minum, kalau kami buat wuduk air ni, habislah air. Lalu bagaimana kami nak minum? Sudah tentu kami terpaksa kena minum air laut. Air laut ni masin. Wa idza tawadda'na bihi atashna. Kalau kami berwuduk dengan bekalan air yang sedikit yang kami bawa ini, kalau kami berwuduk, kami dahagalah. Sebab air laut tak boleh minum. Bukan tak boleh minum dengan makna haram. Tak boleh orang nak minum, tak gamak nak minum. Tak lalu nak minum sebab dia masin. Lalu soalan sahabatnya, ana tawadda'u mimma'il bahri. Boleh tak kami berwuduk dengan menggunakan air laut? Lalu jawapan Rasulullah kata apa? Tuhuru ma'uhu wa hillul maitatuhu. Air laut itu bersih dan segala bangkai-bangkai yang berada di dalamnya juga adalah bersih. Daripada hadis ni lah sebahagian ulama kata ikan besar mana pun halal dan darah yang ada pada dia halal. Kalau ikan tu dah halal, tak najis, kalau buat keropok, kalau ikan tu boleh makan keropok. Satu. Yang kedua, dia ada satu kaedah dipanggil istihalah. Istihalah ni daripada satu zat, suatu jirim, suatu benda bertukar ke jadi benda yang lain, dah berubah bau, warna dan rasa. Habis daripada ikan dah jadi keropok lekor. Maka kalau pandangan yang kata najis sekalipun, dah berlaku proses istihalah, dia jadi halal balik. Tu kena baca banyak lah. Kalau masuk neraka makan keropok lekor dengan sebab tu, orang Kelantan, Terengganu ni banyak masuk neraka. Bukan saya tuduh, orang Terengganu paling banyak masuk neraka. Saya kira orang Porto sini, saya kata orang Terengganu masuk neraka, bukan maksud macam tu, bukan. Kalau logik itulah kita kata, dia mau makan keropok lekor ni benda kecil je. Yang kedua, walaupun seseorang itu buat benda haram,
Yang ketiga, kalau orang buat tu benda haram, Allah Ta'ala cerita dalam Quran hadis masuk neraka, bukan takyin, bukan tentu, sebagai suatu ancaman sahaja. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, Allah Ta'ala akan campak tarik dia masuk dalam neraka. Ulama-ulama tafsir dan juga ulama fiqh seperti Dr. Yusuf Qaradawi, dia sebut dalam fatwa dia, Allah Ta'ala bagi ancaman secara umum ramai orang, bukan takyin seseorang. Boleh jadi selepas dia makan harta anak yatim dia bertobat, ataupun dia tak bertobat, dia melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, Allah Ta'ala hapus dosa dia, ataupun Allah Ta'ala maafkan dia. Sebab mengekalkan dosa, memaafkan seseorang milik Allah, meletakkan dalam syurga, mencampakkan dalam neraka milik Allah. Sebab dalam Quran juga Allah Ta'ala kata yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Dosa yang kita buat Allah Ta'ala boleh hapus dan Allah Ta'ala boleh kekalkan. Andai kata buat benda yang haram pun, kita tidak boleh menentukan secara confirm, secara pasti seseorang itu masuk neraka. Jadi kita kena hati-hatilah bila nak sebut sesuatu perkara. Oleh kerana hujan terlalu lebat, kita berhenti setakat dulu. InsyaAllah kita sambung perbahasan yang seterusnya pada pengajian yang akan datang. Tuan-tuan boleh dengar ni? Tak boleh dengar ya? InsyaAllah kita berhenti setakat itu dulu. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.